السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu Imam siapa? Sa'ad tak ada noh. Pergi mana jalan-jalan kot noh. Ada kenuri kot. Baik tuan-tuan. Kita berhenti di mana tuan-tuan ingat tak? Yang ada kitab ada belakang sana kita. Imam Sa'ad lah selalu ingat. Di muka surat apa? 148 lah. 148 di mana? Yang saya tanda di terdapat betul lah. Baik, jadi kita tengok kita masih lagi di bawah duta bercerita berkenaan dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi secara ringkasnya pada pelajaran yang lepas ataupun kuliah yang lepas saya sebut berkenaan dengan pada tahun yang ke-11 kenabian ada datang 6 orang daripada penduduk Madinah beriman dengan Nabi SAW, 6 orang. Pada tahun yang ke-12 datang 12 orang. 5 yang hak lepas tambah hak 2 orang, 7 lagi hak baru. Kita sebutlah nama dia yang lepas. Jadi 12 ni datang pada tahun yang ke-12 kenabian dan mereka beriman. Dan mereka berjanji tidak berzina, tidak mencuri, akan membela Islam. Kemudian Rasulullah utuskan bersama dengan mereka Mu'az bin Jabal. Bukan Mu'az bin Jabal, Mus'ab bin Umair. Yang saya sebut kat tuan-tuan, Mus'ab bin Umair ni yang Rasulullah tengok dia, Rasulullah menangis kan, kerana perjuangan dia yang sangat hebat. Mus'ab bin Umair syahid di medan Uhud. Baik tuan-tuan, jadi ceritanya bila Nabi SAW hantar Mus'ab untuk berdakwah kepada penduduk Madinah. Asalnya 12 orang beriman. Jadi hantar Mus'ab seorang pemuda untuk berdakwah. Baik, kita sambung tuan-tuan. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, terdapat pelbagai kisah kejayaan menggembira dan menggalakkan yang mewarnai tugas suci Mus'ab. Macam-macam cerita lah tuan-tuan dalam berdakwah. Tugas kita menyampaikan. Orang nak terima, tak mau terima, sudah. Itu tugas kita menyampaikan. Wa ma 'ala rasul illa al-balagh. Tidak ada kewajipan bagi Rasul kecuali menyampaikan. Nabi dah tak ada, dah kita lah tuan-tuan yang meneruskan tugas Nabi, iaitu berdakwah tuan-tuan. Nama je Islam, kita kena berdakwah. Tugas kita menyampaikan. Orang terima, tak terima tu pulang pada dia. Baik, kemudian tuan-tuan, pada satu hari Mus'ab dan As'ad dalam perjalanan ke kediaman Bani Abdul Ashhal dan Bani Zafar. Apabila mereka termasuk ke kabilah Bani Zafar, di sana duduk berhampiran sebuah telaga berbual-bual dengan beberapa orang yang baru masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair. Ni 2 orang tokoh yang hebat tuan-tuan. Ni belum Islam lagi ni. Sa'ad bin Mu'az tak masuk Islam lagi. Usaid bin Hudair pun belum masuk Islam. Ni dua-dua ni hebat tuan-tuan. Nanti kita tengok. Mula-mula ni mereka agak menentang tuan-tuan. Menentang lah. Tak mau tuan-tuan. Tak senang lah dengan dakwah ni. Nanti kita sebut hebat tak mana tuan-tuan mereka ni. Kita tengok. Jadi Sa'ad dan Usaid kedua-duanya adalah ketua kabilah. Jadi Bani Zafar dengan Bani Abdul Ashhal, ketua kabilah dia adalah siapa? Bani Abdul Ashhal, Sa'ad bin Mu'az. Usaid bin Hudair di kabilah Bani Zafar. Ini ketua kabilah.
uh, terdengar perjumpaan itu, lalu Usaid mendekati mu'alaf itu lengkap dengan senjata tombak. Sementara Sa'ad menarik diri atas alasan bahawa Sa'ad ialah sepupunya, sepupu apa? Sesama kabilah, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, bila nampak ada perjumpaan ni, yakni orang yang masuk Islam dengan Mus'ab bin Umair, ketika inilah tuan-tuan, datangnya ketua kabilah dengan siap dengan senjata. Ini Usaid bin Hudair datang. Usaid datang dengan lengkap senjata. Pasal tak maulah tuan-tuan tengok depa ni yang baru masuk Islam kan. Adapun Sa'ad bin Mu'az dia tak mau. Sebab apa? Sebab As'ad adalah sepupu dia. Baik. Matriarki ni benda apa tuan-tuan? Saya pun tak tahu tuan-tuan. Ini bahasa apa saya tak tahu tuan-tuan. Tapi saya dah sebut kat tuan-tuan, terjemahan buku ni antara terjemahan yang bagi saya agak kurang lah tuan-tuan. Kurang sikit lah tuan-tuan berbanding dengan banyak lagi terjemahan yang lain. Terjemahan-terjemahan lain yang lebih bagus, bahasa dia lebih baik. Baik, tapi tak apalah tuan-tuan, kita dah beli, kita gunalah tuan-tuan. Saya ada lagi satu terjemahan yang pertama tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ni sepupu dia. Usaid menghampiri mereka dengan maki hamun. Nampak Usaid maki hamun. Pasal apa? Mereka ni baru masuk Islam. Sedangkan daripada suku, dia ketua suku Bani Zafar. Sebahagian suku dia ni masuk Islam, tak bagi tahu dia. Dia datang dengan senjata, di maki hamun Mus'ab bin Umair dan dia maki hamun orang Islam yang baru masuk Islam. Tapi Usaid bin Hudair ni bukan yang calang-calang tuan-tuan. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, nak cerita hebat dia lah. Dia baca Quran, malaikat dengar. Ada sebut Usaid bin Hudair. Pernah satu malam cerita lah, lepas dia masuk Islam tuan-tuan. Ini sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam pergi maki hamun tuan-tuan. Tapi dah masuk Islam hebat. Pernah satu malam tuan-tuan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Usaid bin Hudair ni pada malam yang tenang, dia duduk di belakang rumah dia. Lepas dia masuk Islam lah. Dan anak dia Yahya tidur dekat dengan dia. Dan kuda dia pun dia tambak dekat dengan dia. Maka dia baca surah Al-Baqarah. Alif Lam, ayat 1 sampai 4. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna sampai wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi bila dia baca tu, kuda dia meronta-ronta. Kuda Usaid bin Hudair meronta-ronta, berputar-putar, sampai hampir-hampir tali yang mengikat kuda tu nak terputus. Sebab kuda dia meronta-ronta. Jadi Usaid bin Hudair ni baru ayat 4 sampai wabil akhiratihum yuqinun. Selalu kita baca kan, sama ada mak surat ataupun kita tahlil kan, kita baca kan. Jadi Usaid bin Hudair bila tengok kuda dia, Usaid bin Hudair tengok langit. Rupanya ada awan yang sedang bergulung di atas, macam payung. Dan seolah-olah awan yang bergulung tu tergantung di atas ufuk, di atas langit. Macam bentuk dia bulat, macam payung, macam tergantung di langit. Dan dia berputar. Malah bukan sekadar berputar, bercahaya berkilauan. Jadi kuda tu terkejut. Kuda binatang bila tengok benda tu dia takut lah. Tu dia meronta-ronta tu. Jadi bila meronta-ronta tu, Usaid bin Hudair tengok awan tu yang berputar-putar pusing. Kemudian bila Usaid bin Hudair berhenti baca, hilang, kuda dia pun berhenti meronta-ronta. Yang hak berputar tu pun tak berputar tuan-tuan. Kemudian Usaid sambung lagi. Sambung tuan-tuan, ayat 5 kan, sampai kat mana? Tadi ayat 4, ayat 5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Putar lagi dengan cahaya berkilauan, kuda tu meronta-ronta. Maka Usaid pun berhenti sampai ke 5. Sampai 5 berhenti. Kalau kita tuan-tuan, hantu mana lah malam tadi? Kita hantu saja, bukan boleh silap sikit. Betul tuan-tuan? Semua hantu. Ketuk pintu hantu, semua hantu tuan-tuan. Naik motor start tak hidup, hantu kacau. Padahal pelang, lama tak tukar. Baik, jadi tuan-tuan, bila esok pagi tuan-tuan, Usaid bin Hudair radhiyallahu an bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu apa yang dia nampak semalam tu.
Kata Nabi SAW, itulah para malaikat yang ingin mendengar bacaanmu. Malaikat nak dengar bacaan dia. Tuan-tuan, ini lahir daripada hati yang suci, tuan-tuan. Daripada keikhlasan yang tinggi, penghayatan ayat yang tinggi. Sebab tu kita baca ada, tuan-tuan. Tu bertry nanti. Kok gulung awan ke macam mana ke? Jiwa lah, tuan-tuan. Ni kebersihan hati, tuan-tuan. Jangan kita beramal nak mencari karamah semata-mata kerana Allah. Cerita Allah, kata Nabi SAW, itu malaikat yang nak dengar bacaanmu. Ni Usaid. Tapi sebelum masuk Islam, lawan. Malaikat yang ada dengar bacaanmu. Sekiranya engkau tidak berhenti membaca, kalau Usaid bin Hudair tak berhenti membaca, maka lagi ramai malaikat yang akan datang. Dan lagi ramailah orang yang akan tengok. Sehingga kat orang lain pun akan nampak. Tadi kuda nampak monta-monta, nanti orang lain pun pakat nampak awan yang bergulung, yang berkilauan, bersinar. Kalau dia tak berhenti baca, hebatlah, tuan-tuan. Baca Quran, malaikat nak dengar. Baik. Jadi tuan, kita tengok ni, sebelum masuk Islam dia menentang. Kemudian maki hamun dan menuduh kedua-dua mereka memperbodohkan orang yang lemah semangat. Dia maki hamun siapa? Mus'ab bin Umair dengan As'ad tadi itu. Hampa telah melemahkan dan memperbodohkan orang yang lemah semangat. Pasal apa? Sebab masuk Islam lah. Baik, kemudian lalu mengarah mereka memberhentikan kegiatan itu. Dia larang apa? Jangan duduk dakwah. Dia larang Mus'ab bin Umair dengan As'ad, jangan duduk dakwah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, Mus'ab menjemputnya, tapi Mus'ab ni tenang. Tak ada anak marah, tenang Mus'ab. Pendakwah, tuan-tuan, kena ada tenang, tuan-tuan. Mus'ab kata menjemputnya duduk, lalu berkata, Mus'ab jemput dia duduk. Dan Mus'ab berkata apa? Kalau kamu suka dengan ceramah kami, yang maksud dia apa? Penyampaian kami lah, dakwah kami ni, bolehlah kamu terima. Tetapi kalau kamu menyimpan perasaan benci, kamu bebas untuk menolaknya. Kata Mus'ab, terpulang, dengar dulu kan. Dengar dulu apa benda yang kami nak sampaikan. Kalau kamu suka, boleh terima. Kalau kamu nak benci, kamu bebas terpulang. Tapi dengarlah dulu. Ini sama lah kita, tuan-tuan. Dengarlah dulu. Betul tak? Ustaz mana nak ceramah ke, tuan-tuan? Kita dengar dulu. Betul tak? Cuba kita faham. Dengar dan kita muhasabah. Betul tak? Kadang-kadang kita tengok ada orang yang jadi masalah bila dia tak mau dengar dan dia tak mau muhasabah. Dan saya sebut kat tuan-tuan berkali-kali, orang yang masuk neraka tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan takdir, dia salahkan diri dia. Betul tak? Sebab apa? Sebab kan kita baca dalam surah Al-Mulk kan, malam-malam kita baca, wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka sebut, kalaulah dulu kat dunia kami dengar. Betul tak? Dengar dulu. Au naqi, dah dengar, cuba faham, cuba fikir, muhasabah. Ma kunna fi ashabis sa'ir, kami takkan masuk dalam neraka. Tuan-tuan, dengar tak mau. Kalau dengar tak mau, macam mana nak fikir? Kalau dengar, jangan dengar saja, fikir, muhasabah, baru boleh berubah. Tengok pengikut Nabi Nuh kan. Pasal apa Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman 82. Ada yang kata 85, pendek kata tak sampai 100 ya, tuan-tuan. Dakwah punya lama. Yang beriman sikit. Pasal apa? Pasal kaum dia tu. Kan Nabi Nuh alaihi salam sebut, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ya Allah, tiap kali aku berdakwah mereka supaya engkau mengampunkan dosa mereka. Ini dosa mengikut kaum dia lah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka jadikan jari-jari mereka dalam telinga, tutup, punya tak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, baju ni angkat serlum. Teruk sungguh lah, tuan-tuan. Punya tak mau dengar, tutup telinga, serlum. Wa asarru wastakbaru istikbara, depa kekal dengan kesombongan dan takabur, tuan-tuan, tak mau. Dan ada seorang profesor di Syria kan, dia cerita, saya tengok di YouTube lah, seorang ulama di Syria cerita, ada satu profesor, tuan-tuan. Profesor ni adalah ateis. Dia orang Arab, tuan-tuan, tapi ateis. Tuan-tuan tahu, dia Arab, gerakan ateis agak kuat, agak ramai lah, tuan-tuan. Ateis ni mulhidin kita panggil, ataupun dahriyun, tak percaya pada Tuhan, agak kuat lah.
Antara tokoh mereka kuat tu itulah seorang bekas ulama salafi, ataupun kalau kita marah kita panggil Wahabi. Betul tuan-tuan, ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan rasa nak bagi depa tak sakit hati, panggillah Salafi. Tuan-tuan nak bagi depa sakit hati, tuan kata Wahabi, ikut tuan-tuan lah. Seorang ulama daripada Najd, Sulaiman Abdullah Al-Qasimi. Ni ulama hebat, aliran Salafi lah, hebat, hafal Quran, hafal hadis. Dia pergi Al-Azhar, dia mengaji di Al-Azhar tu. Tuan-tuan tahulah Al-Azhar aliran dia Asy'ariyah Maturidiyah macam kita Malaysia, tuan-tuan. Dia ni Salafi tok-tok, main-main dia hentam habis, lawan habis semua ulama Al-Azhar, lawan tulis kitab. Dia pergi ke Lubnan, dia jadi etis, tuan-tuan. Daripada ulama yang hafal Quran, hafal hadis, tulis kitab punya banyak. Kitab dia hebat-hebat, tuan-tuan. Antara kitab yang hebat dia membela hadis. Ada golongan anti hadis kan, tolak hadis Nabi semua. Dia tulis kitab bela hadis. Hebat kitab dia. Lalah jadi dunia tak ada Tuhan. Dan dia mati sampai akhir hayat, dia tak nyata pun dia masuk Islam. Banyak lepas tu dia tulis buku-buku yang menyerang Islam, menyerang Tuhan, tuan-tuan. Sampai satu buku dia tulis pada 1986 macam itulah. Al-kaunu yu'arriful ilah. Makhluklah yang mendefinisikan Tuhan. Maksud dia Tuhan tak ada, makhluk yang cipta. Orang Islam cipta Allah sebagai Tuhan. Orang Hindu anggap dewa-dewa dia, tidak kan. Orang Cina atau ikut bangsa, siapa yang lahir bangsa ni dia takrifkan Tuhan lagu ni. Kau ni takrifkan Tuhan lagu ni. Tuhan tak ada pun. Teruk, tuan-tuan. Dan dia mati, tuan-tuan. Orang yang hafal Quran, hadis, tulis kitab hebat, mati etis. 1996. Cuma ada orang kata sebelum dia mati dia baca Quran, tak tahu, tapi dia tak isytihar pun. Malah kitab-kitab dia menjadi pegangan etis-etis. Dia adalah salah satu tokoh etis yang terkemuka di dunia Arab sebab bekas ulama. Wallahu alam. Ini bahaya, tuan-tuan, kadang-kadang bila kita cepat sangat menghukum ulama lain. Betul tak? Ini peringatan bagi saya dan ustaz-ustaz muda. Janganlah kita mengaji sikit kita terus menghukum, tuan-tuan. Betul tak? Tengok ada ulama-ulama besar yang mungkin lebih dekat dengan Allah, yang lebih takwa pada kita, lebih takut pada Allah, kita memberi hukuman yang berat. Betul tak? Kita panggil dia para pembida'ah lah, kita panggil dia kuburiyun lah, sembah kubur lah, kita panggil nama gelaran-gelaran yang teruk, sedangkan kita bagi pada ulama. Betul tak? Risau benda ini yang menyebabkan terkesan pada hati kita. Baik, jadi tuan-tuan, ceritanya Profesor etis ni, tapi orang Arab. Profesor, dia duduk di satu masjid di Syria tu, dengar orang baca Quran. Dia orang Arab, dia faham Quran. Orang Arab dia faham Quran. Jadi dia dengar Quran, orang baca Quran. Lepas tu dia kata apa? Aku kena pergi pada sini. Kalau aku duduk sini, nanti Quran yang akan ubah hati aku. Punya tak maulah. Dengarlah dulu. Betul tak? Dengar dulu. Tapi tak mau dengar. Kalau aku dengar, nanti hatiku, pendirian aku berubah kerana Quran. Dia bangun, dia belah. Profesor, tuan-tuan. Dia macam ni, profesor merapu lah, tuan-tuan. Sebab tu dengar dulu ni, nampak. Ni bagus ni, tuan-tuan. Nampak Usaid bin Hudair ni asalnya menentang. Dia maki hamun, tuan-tuan. Siapa? Mus'ab dengan As'ad. Tapi kerana dia ada satu benda, dia dengar dulu. Bila apa? Mus'ab jemput dia, duduk dulu. Kemudian Mus'ab bin Umar kata radhiyallahu an, dia bagi peluang. Kalau hang nak terima, suka hang terimalah. Kalau hang nak benci juga, itu hang bebas. Baik. Kemudian ujar Usaid radhiyallahu anhu. Usaid pun berkata itu adalah adil. Okey, tak apalah. Kalau macam tu adil, aku dengar dulu. Nampak? Dia bagi peluang dengar. Bagi peluang nak dengar. Lalu mencacak tombaknya ke pasir sambil mendengar Mus'ab bercakap juga beberapa potong ayat Quran. Dia tombak tadi tu dicucuk. Kemudian dan didengar bacaan beberapa potong ayat Quran yang dibaca oleh Mus'ab. Dengar ayat Quran. Dia orang Arab, dia faham. Dan mereka ni ahli bahasa, dia pun tahu keindahan bahasa tu, susunan perkataan tu, tuan-tuan. Hatta kita hari ni pun, tuan-tuan, kita tak pernah jumpa tuan-tuan baca tahiyat akhir macam baca Quran. Jadi lain, tuan-tuan. Betul tak? Kita dengar pun tahu yang ni bukan Quran. Kita baca hadis mana-mana ke, tuan-tuan, buat taranum bayati ke, nahwan ke, tuan-tuan. Lain, Quran lain. Cukup dengan lagu dia saja. Cukup dengan intonasi dia saja, tuan-tuan. Kita boleh tahu Quran atau bukan Quran. Doa iftitah, betul tak? Doa iftitah. Tuan-tuan cuba baca doa iftitah, tuan-tuan. Buatlah lagu bayati ke, nahwan kan, Hijaz ke, tuan-tuan. Buatlah lagu apa? Takkan bunyi Quran. Betul tak? Dengar lain.
Baik, dengar tu je. Tu hebat Quran. Apatah lagi ni Usaid bin Hudair, ni bangsa Arab yang mahir dengan syair-syair Arab. Baik, kemudian wajahnya membayangkan puas hati dan gembira sebelum mengeluarkan kata-kata setuju. Muka dia berubah bila dia dengar. Nampak tuan-tuan? Jadi bila dengar dulu. Baik, kemudian dia bertanya kepada kedua mereka peraturan yang harus diikuti untuk menjadi Islam. Nak masuk Islam terus. Cerita ni ingat kita dengan Sayyidina Umar kan sebelum ni kan, radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar tak masuk Islam lagi. Sayyidina Umar kemudian tuan-tuan, ni tak masuk lagi. Sayyidina Umar kemudian sikit. Ke masuk Islam dah tuan-tuan? Kita ingat belum? Masuk belum? Masuk dah kot no? Dia masuk masuk dah. Sayyidina Umar masuk dah Islam. Sayyidina Umar cerita dalam tahun 6 kot, 6 kenabian ni cerita tahun ke-12. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar begitu juga kita dia tuan-tuan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mula-mula bila dia tahu adik dia, mula-mula Sayyidina Umar ni nak bunuh Rasulullah. Sayyidina Umar ni dah jadi dia berani tuan-tuan. Di Mekah tu dia ada dua. Hamzah dengan Sayyidina Umar. Tinggi lebih 2 meter. Kalau naik kaldai, lepas kaki tu kena pasiak. Tinggi tuan-tuan. Sayyidina Umar kalau dia marah dengan orang, dia nak bunuh orang tu, dia pakai baju besi. Siap baju perang dan dia bawa senjata. Sama ada dia mati ataupun orang tu mati. Sebelum ni memang orang tu mati lah. Orang tu mati lah, Sayyidina Umar. Jadi ketika mana dia dengar dakwah Nabi SAW ni, dan dia tengok dakwah Nabi ni telah mengucar kacirkan bangsa Arab, kacau bilau, maka dia pakai baju besi dia untuk pergi bunuh Nabi SAW. Siap dengan senjata dia. Jadi orang tengok, tahu lah dia nak bunuh orang. Biasanya kalau dia pakai lagu tu, orang tu mati lah. Pasal dia kuat, Sayyidina Umar, besar badan dia. Jadi Sayyidina Umar pergi nak bunuh Rasulullah SAW. Tanya di mana tu? Di Arkam kan, Darul Arkam. Arkam bin Abil Arkam. Nak bunuh Nabi SAW. Dalam perjalanan ada seorang sahabat Nabi yang menyembunyikan Islam. Jadi Islam apa dia menyembunyikan? Dia tak bagi tahu. Baik, jadi dia tanya, nak ke mana kamu wahai anak Al-Khattab? Kata dia nak kepada Muhammad yang telah memecah belahkan Islam. Jadi sahabat ni risau tentang Nabi SAW tu. Dah kenal Sayyidina Umar punya ni memang berani mati lah. Tak kisah walaupun nyawa dia melayang. Kata dia sahabat ni, kau nak ambil urusan Muhammad, bagaimana dengan urusan adikmu? Adik dia masuk Islam dah. Nama Fatimah. Adik Sayyidina Umar nama Fatimah dah masuk Islam dah. Bersama dengan suami dia, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni adik ipar Sayyidina Umar, termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga tuan-tuan. Sa'id bin Zaid termasuk dengan al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga. Sa'id bin Zaid tu adik ipar Sayyidina Umar. Jadi bila dia dengar, tak jadi pergi kat Rasulullah, patah balik pergi kat adik dia. Dia pergi tuan-tuan, tengok ada masa tu ada Khabbab bin Al-Arat. Khabbab dengar je suara Sayyidina Umar, Khabbab lari menyorok tuan-tuan. Masuk Sayyidina Umar, dia balun terus adik dia. Dia kuat, belasah adik dia. Berdarah adik dia pukul. Sa'id bin Zaid tolong isteri dia. Abang pertahankan isteri dia. Tapi Sayyidina Umar ni kuat. Dengan Sa'id bin Zaid pun dia bubuh sekali. Tapi bila dia dah bubuh dua-dua, adik ipar dia dengan adik ipar dia dengan adik perempuan dia, Fatimah tu. Bila dia tengok adik dia berdarah, hati dia tu rasa sejuk sikit. Dia kesian tengok adik dia. Kemudian dia tengok apa yang ada di tangan adik dia kan. Dia nak tengok, nak baca. Adik dia kata tak boleh. Mandi dulu. Dia dah pergi mandi. Dia pergi mandi. Pergi mandi dulu, bersihkan badan, baru dia tengok Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan. Terus tuan-tuan, tengok ayat ni kan, lembut hati dia, beriman terus. Keluar Khabbab bin Al-Arat kan, seronok tuan-tuan, Khabbab bin Al-Arat. Baik, jadi tuan-tuan, kemudian dia pun pergi kat Rasulullah SAW. Masa dia pergi tu masih lagi macam tadi, dengan baju besinya, dengan pedang tuan-tuan. Dah biasa begitu dia punya pakaian dia. Dia bawa semua. Pergi sampai di Al-Arqam, Darul Arqam bin Abil Arqam. Sampai di sini dia ketuk pintu kuat-kuat sambil menghunuskan pedang dia. Dia nak masuk Islam. Nak nyatakan keislaman pada Nabi SAW. Tapi waktu sahabat tengok, Umar dengan pedang dia, dah tahu dah yang ni dia akan bunuh orang. Bincang macam mana nak buat. Maka ada beberapa orang sahabat takut tahu Sayyidina Umar ni dengan keberanian dia.
Ketika duduk bincang, Hamzah ada. Hamzah lagi hebat lah tuan-tuan. Sayyidu Syuhada, ini hebat lah tuan-tuan. Hamzah ni dalam peperangan dia lah yang banyak kacirkan barisan musuh. Hebat. Jadi Hamzah kata, Hamzah ni pun badan besar macam Sayyidina Umar, 2 meter lebih. Hamzah kata, kalau dia nak buat baik, kita sambut dia dengan baik. Tapi kalau dia mai ni, dia nakkan kebaikan, dia nak buat jahat, qatalnahu bisayfihi, aku akan bunuh dia dengan pedang ni. Oh, hebat Hamzah. Masuk rupanya masuk Islam. Oh, pakat bertakbir lah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan nampak tak? Ada orang kadang-kadang dia menentang ni pasal dia tak tahu. Betul tak? Beza dengan orang yang menentang kerana kesombongan. Ini susah. Macam iblis. Sebab tu kadang-kadang muhasabah diri tuan-tuan. Kalau kita dah tahu benda tu benar dan kita tak mau terima kerana kesombongan, yang ni susah. Sebab tu kadang-kadang ada orang hidup dia dalam keadaan gelumang penuh dengan maksiat, tapi hujung-hujung ni dia boleh jadi okey tuan-tuan. Betul tak? Sebab kadang-kadang dia tak jumpa jalan tu. Baik, ada orang tuan-tuan, kadang-kadang hidup dia nampak baik dah, tapi hujung-hujung dia berubah jadi tak baik tuan-tuan. Pasal apa? Dalam hati tu adanya sum'ah, adanya ujub, adanya takbur. Itu yang dia boleh twist tu. Bahaya tuan-tuan. Perhatikan diri tuan-tuan. Ada orang yang masuk Islam kan, tapi hebat pada kita ada kan. Firdaus Wong Wai Hun kan, yang masuk Islam tahun 2006 ke 2005 tuan-tuan. Tapi saya tengok dia punya jasa pada Islam kalah kita tuan-tuan. Langit bumi lah tuan-tuan. Dia punya dakwah dah berapa ratus yang beriman. Firdaus Wong Wai Hun. Ataupun satu lagi Bro Lim Joy Sun, betul tak? Masuk Islam. Tapi apa ramai dah Islam di tangan mereka. Bukan di Malaysia, mereka jalan seluruh dunia pergi dakwah. Sebelum tu tak Islam tuan-tuan. Kita Islam dulu, kita sembah Allah dulu. Ada golongan yang dia tak dapat hidayah. Tapi golongan yang menentang kerana kesombongan yang susah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian mereka menyuruhnya bersuci yang sama, yang cerita Sayyidina Umar tu. Menanggalkan pakaiannya yang kotor, menanggalkan pakaian dia, ini pakaiannya yang kotor lah, mengaku kebenaran dan bersolat 2 rakaat. Dia patuh kepada arahan itu dan melakukan apa yang disuruh. Kemudian berkata salah seorang Sa'ad bin Mu'az, pengikutnya, bahawa mereka tidak akan teragak-agak sekiranya dia menerima Islam. Jadi Sa'ad bin Mu'az pula marah. Sa'ad bin Mu'az tak masuk Islam lagi. Usaid bin Hudair masuk Islam dulu pasal dia dengar Quran dulu. Sa'ad bin Mu'az pula marah. Kata hang masuk Islam, pengikut hang tak teragak-agak nak bunuh hang. Pengikut siapa? Usaid bin Hudair yang masuk Islam tu. Lalu segera dia pergi berjumpa Sa'ad dan orang-orangnya. Sa'ad segera faham mengapa Usaid telah berubah. Usaid menjawab kepada kepada soalan yang diajukan Sa'ad. Katanya kedua-dua orang itu sanggup patuh kepada arahan yang mereka terima. Kemudian dia mengatur satu situasi yang memberi peluang kepada keduanya pergi. Mereka bercakap dengan Sa'ad bersendirian. Keadaan yang sama berulang kepada Usaid, lalu Sa'ad meluk Islam. Sama cerita Sa'ad tadi tu. Sa'ad mula-mula dia marah. Kata orang masuk Islam kan, dia pergi sana nak marah. Sa'ad bin Mu'az ketua kabilah Bani Ashhal. Si Usaid bin Hudair ketua kabilah Zafar. Jadi Sa'ad bin Mu'az tak pergi, dia tak mau maki sepupu dia. Siapa dia? As'ad tadi tu. Dia hantar siapa? Si Sa'ad bin Usaid bin Hudair. Rupanya Usaid bin Hudair dia pergi maki-maki, dia masuk Islam. Terkejutlah Sa'ad. Sa'ad marah lah. Maka dia pun mengaturkan pula Sa'ad pula bertemu dengan Mus'ab. Sa'ad bin Mu'az. Yang mula-mula dia tak mau. Sama peristiwa yang sama berlaku. Sa'ad dengar Quran, Sa'ad masuk Islam. Sa'ad ni hebat tang mana tuan-tuan pun tahulah cerita dia. Dia mati arasy bergegar. Mati arasy bergegar. Sa'ad bin Mu'az meninggal. Waktu ni Nabi SAW masih hidup. Sa'ad bin Mu'az meninggal. Adapun yang tadi itu Usaid bin Hudair, dia meninggal pada tahun 20 Hijrah, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kiranya Sa'ad bin Mu'az meninggal dulu daripada Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair meninggal kemudian. Sa'ad bin Mu'az ni waktu dia meninggal, Nabi SAW sebutkan ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad ibnu Mu'az. Bergoncangnya arasy Tuhan yang Maha Pemurah kerana matinya Sa'ad bin Mu'az. Hebat tuan-tuan. Dia mati arasy bergoncang. Arasy tu makhluk yang paling besar. Makhluk paling besar arasy. Bumi pun tak besar, langit tak besar. Hatta tuan-tuan, adakah masa dan tempat? Adakah arasy ni menguasai masa dan tempat, atau masa dan tempat menguasai arasy? Wallahu alam tuan-tuan. Boleh jadi arasy lebih besar daripada masa dan tempat. Lebih space and time. Boleh jadi, wallahu alam. Tapi arasy adalah makhluk yang paling besar.
sebesar-besarnya. Sehingga kan Nabi pernah bandingkan, kalaulah langit dan bumi disatukan dibanding dengan kursi. Tuan-tuan tengok kan, kita dengan matahari 150 juta kilometer. Kita dengan matahari, jarak kita dengan matahari 150 juta kilometer. Sekarang ni orang duk buat Marikh kan, di Marikh ada kapal apa, rover kan, NASA punya. Tuan-tuan boleh buka YouTube, tuan-tuan boleh tengok suasana di Marikh. Nak tengok Marikh kan, tuan-tuan boleh tengok di YouTube. China punya pun ada Tianwen apa benda, dia punya apa, kapal angkasa dia di Marikh. Tapi China lah paling hebat tuan-tuan, pasal dia tanpa bantuan mana-mana negara, dia seorang saja boleh sampai ke Marikh. Hebat lah. Sedangkan Amerika try meletup tuan-tuan. NASA ni dia bukan Amerika, dia gabungan banyak negara tuan-tuan. Banyak negara untuk menjayakan misi NASA, bukan sekadar Amerika saja. Jadi tuan-tuan, China punya pun ada rover dia di sana. NASA pun ada, tuan-tuan boleh tengoklah. Hebatlah dia punya gambar NASA apa, Marikh kan. Saya boleh tengok Marikh, Allah, saya kagum tuan-tuan. Allah, tak tahu nak kata kagumnya kita, bagaimana planet-planet tuan-tuan Allah jadikan sangat luas. Jadi di Marikh ni tuan-tuan, apa dia pun boleh pergi tuan-tuan. Jarak dia dengan bumi 600 juta kilometer. Jarak dia 600 juta kilometer. Jauh tu tuan-tuan. Ini masih lagi dalam sistem suria tuan-tuan, belum Bima Sakti lagi, belum Milky Way lagi tuan-tuan, lagi luas. Ui, banyak tuan-tuan. Dan kita tak tahu hujung alam semesta ni, luas tuan-tuan. Bumi ni kalau lenyap, sistem suria lah senang kata tuan-tuan. Kalau matahari, bumi, Neptun, Zuhal apa benda semua ni hancur, kalau dalam pandangan alam semesta ni macam tak ada apa tuan-tuan. Macam debu tuan-tuan. Macam debu je sistem suria ni. Macam debu Malah mungkin macam kuman tuan-tuan. Besar alam semesta. Besar sebesar-besarnya. Kita tak boleh kira nombor dah tuan-tuan. Dia kena pakai apa? Formula dah, betul tak? Tak guna jarak kilometer dah, tak boleh lah. Kena guna tahun cahaya. Tahun cahaya. Pasal luasnya alam semesta tuan-tuan. Macam kita dengan matahari tadi kan tuan-tuan. Jarak dia 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Cahaya nak sampai ke bumi 8 minit. 8 minit. Makna dia jarak cahaya tuan-tuan antara kita dengan matahari 8 minit. Jarak cahaya 8 minit. Ada planet yang cahaya dia 2000 ton baru sampai bumi. 2000 ton baru sampai bumi. Ada yang 10,000 ton, ada yang ratus ribu ton. Ratus ribu tahun tuan-tuan baru sampai ke bumi. 8 minit pun dah 150 juta kilometer. Bayangkan yang ratus ribu tuan-tuan. Dulu 2000, saya tengok makin lama makin canggih tuan-tuan. Yang terakhir saya tengok berapa ratus ribu tahun dah. Dia ada kiraan fizik tuan-tuan. Adalah kiraan fizik tu, cahaya tu dia berubah dia tahu berapa tahun sampai ke bumi tuan-tuan. Dalam kiraan fizik, saya tak mengaji fizik, saya tak tahu tuan-tuan. Saya umumlah, maklumat umum je. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya luas mana tuan-tuan? Tu pun tak jumpa hujung lagi tu. Tak jumpa hujung lagi. Luas tak tuan-tuan? Pasal apa luas sangat bumi halus ya? Pasal langit ni tempat malaikat. Kan Nabi sebut dalam hadis, tiada ada ruang 4 jari melainkan adanya dahi-dahi malaikat beribadah. Sebab tu luas tuan-tuan, luas seluas-luasnya, malaikat penuh tu tengah beribadah atas langit tu. Bukan saja buat. Ramai seramai-ramainya malaikat ni, makhluk paling ramai malaikat lah, paling ramai. Tu yang besar sebesar-besarnya. Bukan saja buat. Baik. Jadi tuan-tuan, seluruh alam semesta ni, langit bumi ni, dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang kita letak atas padang pasir. Tuan-tuan pergi padang pasir, tuan-tuan tengok kiri kanan depan belakang sama, letak cincin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jalan dalam berapa meter, silap-silap tuan-tuan main balik tak tahu pergi mana dah. Betul tak? Tak nampak. Halus sangat. Macam itulah perumpamaan langit bumi banding dengan kursi. Kursi dibandingkan dengan arash, umpama cincin yang kita letak di padang pasir tuan-tuan. Cincin tu kursi, arash itu adalah padang pasir yang tidak bertepi. Kita tengok tu, mati saat ni bergoncang arash tuan-tuan. Di punca tuan-tuan, sahabat ni ikhlas tinggi tuan-tuan. Nah, dia pun bersahabat dengan Nabi SAW, dan ikhlas dia tinggi. Sebab tu kita dalam beribadah tuan-tuan, ikhlas tuan-tuan. Saya nasihat diri saya dulu lah tuan-tuan, ikhlas tuan-tuan. Dalam semayang ke, dalam mengaji tuan-tuan, kita ikhlas sungguh tuan-tuan. Ikhlas sungguh, semata-mata kerana Allah tuan-tuan. Jangan kita beribadah ni supaya apa? Aku ibadah ni biar aku mati arash bergegang, tak payahlah lagu tu.
Aku ibadah sebab nanti aku mati orang tengok jenazah aku senyum. Lah. Nak apa sebenarnya? Aku mati aku rajin ibadah ni supaya apa? Nanti aku mati nanti dia angkat jenazah aku ringan. Lah. Saya pernah jumpa satu orang. Pernah saya sebut kat tuan-tuan. Sabar besar. Besar. Rajin mengaji. Dia tengok badan saya besar, badan dia kurui. Dia kata kat saya suka badan macam ustaz. Saya suka badan macam dia suka badan macam saya. Jadi dia kata kat saya ni bukan pasal saya suka badan macam ustaz. Kalau mati nanti orang angkat ringan, bagus ustaz. Dia boleh fikir yang lagu tu. Kalau badan kurus macam saya ni, orang angkat berat, kurus tapi berat. Lah, hang beramal untuk orang puji lah. Nampak tu? Bahaya tuan-tuan. Riak itu lebih sembunyi daripada semutnya hitam di malam yang kelam, di atas batunya hitam. Dabi bin Namli. Kan ada seorang sahabat Nabi kan, dia beramal, rajin beramal soleh, tapi dia nak tahu kedudukannya di sisi Allah. Ada kan? Dia bukan tak ikhlas, dia ikhlas, tapi dia nak tahu macam mana kedudukan di sisi Allah. Dia tanya Nabi SAW. Turun ayat Quran, kita duduk baca surah Al-Kahfi kan. Macam mana ayat dia? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, banyakkanlah melakukan amal soleh, wala yusyrik, jangan syirikkan Allah, jangan syirik dalam menyembah Tuhannya dengan apa-apa. Bahkan kita beramal nak tahu kedudukan di sisi Allah pun tuan-tuan, ini tak bagus. Sebab kita sembahyang, kita hamba Allah tuan-tuan. Sebab kita tahajud, kita nak besarkan Allah tuan-tuan. Ramai tuan-tuan yang duha-duha kan. Bila lah duit aku nak banyak. Subhanallah. Kita sembahyang duha bukan pasal nak duit, kita nak besarkan Allah. Betul tak? Agungkan Allah, dia Tuhan tuan-tuan. Tuhan sekalian alam. Kita nak agungkan Allah Azza wa Jalla, kita sembahyang duha, kita sembahyang tahajud, kita bertasbih, kita puji Allah, kita mohon ampun. Kita hamba tuan-tuan. Kenapa kita ibadah? Pasal malu tuan-tuan. Betul tak? Malu pada Allah, nikmat yang banyak, kurangnya syukur. Nak besarkan Allah, kod Allah nak bagi kelebihan, itu terpulang pada Allah tuan-tuan. Sedekah, kerana kita tak nafikan antara kelebihan apa? Duha adalah murah rezeki. Itu kelebihan, kita tak nafi. Antara kelebihan istighfar murah rezeki, betul? Antara kelebihan sedekah murah rezeki. Saya tak nafi tuan-tuan. Itu kerja Allah, bukan kerja kita tuan-tuan. Kerja kita beribadah semata-mata kita ni hamba Allah Tuhan sekalian alam. Semayang nak besarkan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan dia. Jadi kalau tuan-tuan semayang duha ni nak murah rezeki, bukan tak dapat pahala, dapat pahala, tapi tak sama dengan orang semayang kerana malu pada Allah. Lain tuan-tuan. Sahabat Nabi yang baca Quran tadi tuan-tuan kan, bagaimana tingginya ikhlas dia tuan-tuan, baca Quran dengan penghayatan dia. Bagaimana tingginya Rasulullah kan semayang kan, bengkak-bengkak kaki tu. Kan Rasulullah semayang bengkak-bengkak kaki tu. Sedangkan Rasulullah ni confirm masuk syurga. Syurga paling tinggi sekali. Kenapa semayang bengkak-bengkak kaki tu? Betul tak? Kalau kita dah confirm dapat, betul tak? Dah confirm dapat syurga paling tinggi dah. Paling tinggi, setinggi-tingginya. Wasilah kita panggil kan, kita doa lepas azan tu. Itu makam tertinggi bagi Nabi SAW. Kak Aisyah tanya kan, radhiyallahu anha, apa siapa nak semayang bengkak-bengkak kaki? Dan kan diampunkan dosa lalu yang lepas. Maksudnya dia tak ada dosa tuan-tuan, bersih. Kata Nabi apa? An akuna abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Betul tak? Allah jadikan aku rasul, jadikan beri aku sekian. Syukur pada Allah, semayang bengkak kaki. Syukur, malu pada Allah. Itu pun betul tuan-tuan. Betul tak? Ni kita pasal semua tuan-tuan, semua nak dunia, betul tak? Bukan tak boleh lah tuan-tuan, ibadah dapat pahala tu boleh. Tapi bila kita ibadah biar semata-mata kerana Allah. Hatta kalau nak tahu kedudukan tak bagus tuan-tuan. Muhasabah balik tuan-tuan. Hatta kita ibadah rajin lagu mana pun, kita mati tenggelam dalam laut, siapa pun tak jumpa, tak apa, yang penting Allah redha. Kemudian tuan-tuan. Tuan-tuan tengok jam, saya pun tengok jam tuan-tuan. Lagi 3 minit tuan-tuan. Baik, boleh habis kot ni. Kemudian Sa'ad pun masuk Islam. Kemudian dia berhadapan dengan pengikut-pengikutnya. Dua-dua ketua kabilah masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az masuk Islam.
Bani Zafar punya ketua pun apa? Usaid bin Hudair pun masuk Islam. Dia pun berhadapan dengan pengikut dia, kaum dia secara langsung, dan bersumpah bahawa dia tidak akan bercakap dengan mereka selagi mereka tidak percaya kepada Allah dan Rasul pesuruhnya. Jadi ketua kabilah kata, selagi mana hampa tak beriman dengan Allah dan Rasul, kami tak mau bercakap dengan hampa. Sebelum petang menjelang, semua suku Arab, lelaki dan perempuan memeluk Islam. Semua masuk Islam, tuan-tuan. Semua masuk Islam kecuali Usairim. Usairim masuk Islam lambat sikit. Usairim yang teragak-agak untuk menyertai sehingga hari Uhud. Usairim ni tak masuk Islam, hari Uhud baru masuk Islam. Pada hari dia memeluk Islam, dia memerangi orang kafir tetapi akhirnya terbunuh sebelum dapat mengerjakan solat. Komen Nabi, komen ataupun Nabi apa? Nabi bersabda lah tentang dia. Sekalipun sedikit sumbangannya, tetapi anugerah ke atasnya besar. Usairim lambat masuk Islam. Tapi tuan-tuan, di cerita Usairim ni, yang dia nak ikut perang Uhud, dia nak bela kota Madinah. Tapi Nabi tak bagi. Nabi kata, kami orang Islam tidak memerlukan orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Kemudian dia ikut lagi Nabi. Jalan jauh, ikut lagi Nabi. Sampai Rasulullah tempat rehat, dia kata lagi kat Nabi, ya Rasulullah, benarkanlah aku nak berjihad. Dia tak Islam, tapi nak bela kota Madinah ni. Nabi kata, kami tidak menggunakan ataupun memerlukan bantuan kafir untuk mengalahkan kafir. Dia kan kafir, tak perlu berjuang orang Islam pun nak mengalahkan kafir. Jalan lagi sampai kali ketiga, dia tanya lagi Nabi SAW. Nabi kata kat dia, aslim summa qatil. Hang masuk Islam dulu baru boleh perang. Masuk Islam dan berperanglah. Hadis ni orientalis ambil, kata Islam kan lah. Betul tak? Dia kata apa nampak hadis ni? Rasulullah kata apa? Masuk Islam kemudian perang. Masuk Islam kemudian pergi bunuh orang. Padahal hadis ni Nabi sebut waktu perang. Boleh lah. Itu jaga-jaga tuan-tuan, dalam memahami hadis kena tengok konteks dia. Jadi Rasulullah kata kat dia, nak perang boleh masuk Islam dulu. Masuk Islam kemudian perang. Dia pun masuk Islam dan dia perang, dia mati, tak ada sembahyang. Usairim. Nabi sebut dia buat sedikit kebaikan tapi banyak besar ganjaran. Pasal besar ganjaran, dia mati syahid. Tapi tuan-tuan, kok mana pun Usairim ni kalau dibanding dengan sahabat dia rugilah. Betul tak? Rugi tak mana? Sebab dia rugi, dia masuk Islam lambat. Betul tak? Akhirat berdasarkan amalan. Betul tak? Siapa yang banyak semayang, banyak ibadah, lagi tinggi darjatnya di syurga. Jadi Usairim ni kalau dibandingkan dengan Sa'ad bin Mu'az, dengan ni jauh lah tuan-tuan. Pasal dia masuk Islam lambat. Cuma dia dapat kelebihan mati syahid. Cuma dia tak dapat kelebihan semayang, kelebihan puasa, dia tak dapat ini. Sebab tu siapa yang menangguhkan taubat dia, dia akan menyesal di akhirat. Confirm menyesal. Sebab apa? Kan di akhirat semua menyesal. Semua menyesal. Pasal apa tuan-tuan? Pasal banyak kebaikan yang kita terlepas. Ala kulihal dia dapat mati syahid. Saya boleh habis kot, saya habis sikit ya. Musa menetap di Madinah meneruskan misi sucinya dengan tekun dan berjaya sehingga ke semua rumah Al-Ansar, pembantu masa akan datang, lelaki dan perempuan dimasuki unsur Islam. Hanya satu keluarga yang berkeras untuk menerima dakwah Islam. Mereka terpengaruh dengan penyair Qais bin Al-Asiyad yang menyekat atau mengepung mereka daripada terdengar seruan Islam. Maksud dia semua masuk Islam, satu keluarga sahaja, kerana terpengaruh dengan penyair Qais bin Al-Asiyad. Sebelum menjelang musim haji tahun berikutnya, maksud dia ni tahun ke-12 kan? Sebelum musim haji tahun ke-13. Tahun ke-13, iaitu tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair pulang ke Mekah dengan membawa berita gembira kepada Nabi SAW mengenai kejayaan yang menyebarkan Islam di Madinah dan persekitarannya yang bakal membawa prospek menguntungkan serta kuasa dan perlindungan bakal disediakan demi perjuangan Islam. Jadi ini berita gembira lah tuan-tuan. Di Madinah tu semua Islam habis. Kecuali siapa? Yahudi tak lah. Kecuali satu keluarga dan Usairim yang perang Uhud nanti baru dia masuk Islam. Baik tuan-tuan, habis. InsyaAllah akan datang kita masuk bab baru, bab 19. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kesilapan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.